Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi tahun 4, unit 1 iaitu kedudukan huruf Hamzah. Kedudukan Hamzah dalam huruf alif ada 5. Yang pertama, Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, Hamzah di bawah huruf alif. Kita tengok ni huruf Hamzah. Yang ketiga, Hamzah 3/4 daripada garisan. Okay, tengok garisan yang berwarna biru. Kira 1, 2, 3, 4. Hamzah ini berada pada 3/4 daripada garisan. Yang keempat, Hamzah setara dengan garisan. Yang kelima, Hamzah berumah. Tengok contoh di sini. Seterusnya, kita akan belajar Hamzah di atas huruf alif. Kata dasar bermula dengan huruf alif, iaitu urus, alih, orang, ikan, arah, 4, didahului dengan imbuhan awalan iaitu di, se, ke. Huruf Hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Ya, tengok contoh di sini. Kata imbuhan awalan, di, apabila diletakkan bersama dengan kata dasar urus, diurus, maka perlu menambah huruf Hamzah di atas alif. Kita tengok contoh lagi di sini. Yang bertanda merah ini, kita perlu tambah huruf Hamzah. Se, kata imbuhan awalan se, ditambah dengan kata dasar orang, seorang, diletakkan Hamzah di atas huruf alif. Sama juga dengan imbuhan awalan ke, ditambah dengan kata dasar arah, ke arah, Hamzah perlu diletakkan di atas alif. Sekarang kita lihat pula kedudukan Hamzah yang kedua iaitu Hamzah di bawah huruf alif. Ada 3 keadaan di sini. Yang pertama, kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Contohnya, perkataan Islam. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal, iaitu contoh i dagang. Yang ketiga, kata sapaan, iaitu dalam contoh ini, Perkataan Islam dikekalkan Hamzah di bawah huruf alif, walaupun didahului dengan imbuhan awalan, di, se, ke. Contoh, kata imbuhan awalan di digabungkan dengan kata dasar Islamkan, maka diislamkan, Hamzah tetap berada kedudukan di bawah huruf alif. Perkataan Islam dikekalkan Hamzah di bawah huruf alif, walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se, ke. Contoh, diislamkan. Hamzah dikekalkan berada di kedudukan di bawah huruf alif. Seterusnya kita tengok contoh perkataan yang bermula dengan i tunggal. I jawi, i kamus, i solat, i guru, i nilam. Jadi beginilah ejaannya. I perlu ada sengkang, jawi, i kamus, i solat, i guru, i nilam. Seterusnya kita lihat
Kedudukan hamzah yang ketiga iaitu hamzah 3/4 daripada garisan. Berdasarkan gambar yang di sebelah ini, 3/4 daripada garisan, kita boleh lihat daripada bawah. Kira 1, 2, 3, 4. Jadi 3/4 daripada garisan. Ada 3 jenis hamzah 3/4 daripada garisan yang kita boleh kenal pasti. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Yang kedua, kata nama khas. Ada contoh-contoh. Yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan, iaitu ui, au dan ai. Kita lihat yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Okay, di sini terdapat beberapa contoh, iaitu daripada an, bacaan, tajaan, perasaan, kejayaan. An semua di belakang ini. Dan inilah cara menulis imbuhan 3/4 daripada garisan. Okay, seterusnya kita tengok an. Contoh-contoh perkataan, hargai, mewarnai, disukai, melalui. Jadi kedudukan hamzah ini kita dapat kenal pasti ia berada di 3/4 daripada garisan. Yang seterusnya, yang kedua, kata nama khas iaitu ong. Contoh, ong zilin. Yang kedua, eng. Eng, iaitu contoh, eng melin. Yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au dan ui. Contoh ai, air, pai, au, paus, laut dan ui, buih, duit. Yang diwarnakan perkataan yang berwarna merah ini ialah cara menulis kedudukan hamzah 3/4 daripada garisan. Kita lihat kotak di bawah. Ejaan Jawi bagi gabungan vokal A. Contoh ejaan Rumi, aero angkasa, aerobatik, aerosfera, aerosol. Okey. Hejaan Jawi yang betul dan hejaan Jawi yang salah. Jadi murid-murid boleh tengok info di bawah ini. Tidak perlu menambah huruf hamzah. Hanya heja seperti biasa sahaja, iaitu penambahan huruf alif dan ya pada gabungan vokal A. Seterusnya, kedudukan hamzah yang keempat, iaitu hamzah setara dengan garisan. Kita boleh lihat contoh-contoh hamzah setara dengan garisan pada kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Contohnya, Al-Quran, wudu, ulama, doa, anbiya, isya, ikhfa. Saiz huruf hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Sekiranya menerima imbuhan apitan, huruf hamzah ditulis 3/4. Contohnya, didoakan. Kedudukan hamzah yang kelima iaitu
Hamzah berumah. Kata dasar ini berasal daripada bahasa Arab. Contohnya, malaikat, Jibril, Izrail, Mikail, masalah, tahniah. Bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaannya. Hamzah yang berumah ni apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Contoh, malaikat. Tengok, sebelum hamzah yang berumah ada alif. Jadi, begini cara tulis dia. Yang kedua, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya. Contoh, masalah. Okey, begini cara tulis. Sekarang, murid-murid, sila sediakan satu buku latihan pendek untuk latihan bagi mata pelajaran Jawi. Latihan yang pertama, iaitu latihan daripada buku teks muka surat 62. Arahan, senaraikan perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut kedudukannya, iaitu hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah 3/4 daripada garisan, hamzah setara dengan garisan, hamzah berumah. Jadi, murid-murid perlulah mencari perkataan yang lain ini daripada buku teks. Selamat maju jaya. Yang kedua, jawikan dan bina ayat. Jadi pada perkataan Rumi ini, murid-murid perlu jawikan dan bina ayat. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.